Oke, Assalamualaikum kelas dan selamat kembali ke kelas sains kita. Oke, jadi hari ini cikgu rekam video lah, mana tahu kamu lama sudah nampak cikgu kan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran udara. Oke ya, kita akan belajar mengenai pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Oke, kamu tengok gambar yang ada di slide cikgu nih. Oke, pencemaran udara nih dia adalah kalau udara itu sudah tercemar, kamu pun rasa macam susah mau bernafas. Kalau kita bernafas, kita macam mengalami sesuatu ketidakselesaan, itu artinya kemungkinan kita punya udara sudah mengalami pencemaran udara. Oke, kalau kamu nampak dalam gambar yang cikgu bagi tengok nih, ini ada banyak asap-asap. Jadi ada mungkin dia daripada kilang, daripada kereta, daripada exhaust kenderaan, daripada pembakaran terbuka. Semua itu menyumbang kepada pencemaran udara. Oke, jadi apa sebenarnya definisi pencemaran udara ini? Oke, pencemaran udara ini adalah sesuatu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara kita ataupun dalam atmosfera. Macam yang cikgu cakap tadi lah, kalau ada asap, kalau ada habuk, jelaga, semua itu adalah penyumbang kepada pencemaran udara. Okey, jadi kalau kamu tengok ini adalah kesan yang datang daripada pencemaran udara. Dia akan membuatkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada benda hidup. Kita lah benda hidup tu, tumbuhan, haiwan, dan juga dia boleh merosakkan alam sekitar. Okey, next. Apa punca bahan pencemar udara ini? Dari mana dia datang? Apa jenis-jenis bahan pencemar udara ini? Okey, mari kita tengok satu-satu. Dia sebenarnya berpunca daripada dua faktor. Okey, yang pertama adalah aktiviti manusia dan yang kedua ialah fenomena semula jadi. Okey, mari kita tengok. Kita akan lebih kepada aktiviti manusia lah di sini. Okey, sebab yang macam fenomena semula jadi iaitu letusan gunung berapi, dia jarang-jarang berlaku di negara kita sekali. Bahan pencemar udara, asap dan adik-beradiknya iaitu jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum. Itu datang dari mana-mana. Punca dia daripada dalam gambar ni, tengok, exhaust kenderaan dan juga kilang. Seterusnya habuk, jelaga, asap, zarah logam. Itu daripada mana? Itu selalunya daripada aktivitas harian yang kita buat. Contohnya pembakaran terbuka, rokok, pembakaran hutan. Okey, seterusnya bahan semburan pestisid, racun serangga. Pestisid itu adalah racun serangga. Bajak kimia, itu puncanya daripada mana? Itu puncanya daripada aktiviti pertanian dan juga perladang. Seterusnya, ini teruknya klorofluorokarbon. Itu yang menyebabkan kita punya bumi semakin lama semakin nipis lapisan ozonnya. Okey, klorofluorokarbon itu dia punya singkatan yang kita selalu cakap CFC. Jadi klorofluorokarbon ini terdapat daripada mana? Okey, yang pertama sekali dia memang ada di setiap rumah, iaitu di peti sejuk. Memang kita punya peti sejuk-sejuk, tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya membebaskan gas klorofluorokarbon. Selain daripada itu, apa lagi yang sejuk di rumah kamu? Aircon kan? Aircon pun bila kita pasang aircon, sebenarnya kita telah membebaskan klorofluorokarbon CFC. Jadi CFC ini lama-lama dia akan membuatkan kepada penipisan lapisan ozon. Okey, kelas next, bahan radioaktif, tapi jangan risau, ini kurang terdapat di negara kita. Jadi ini bahaya lah, dari mana-mana dia dikeluarkan daripada loji kuasa nuklear. Siapa yang sudah tengok wayang Chernobyl, kamu akan nampak betapa teruknya pencemaran udara yang diakibatkan daripada loji kuasa nuklear. Okey, seterusnya mari kita tengok kesan buruk pencemaran udara. Okey, yang pertama sekali dia akan membawa kepada kesihatan manusia, asap dan jelaga, kesesakan nafas, sulfur dioksida, berkaitan pernafasan, penyakit berkaitan pernafasan. Karbon monoksida, kamu akan rasa sakit kepala. Mungkin kamu telah terdedah kepada karbon monoksida. Zarah asbestos, ini selalunya terdapat di siling-siling, di zinc rumah itu menggunakan asbestos. Itu akan membuatkan kanser paru. Seterusnya, zarah plumbum, ini daripada pembakaran terbuka. Dia akan membawa kepada kerencatan akal, terutama sekali kepada kanak-kanak dan juga baby.
Oke, seterusnya apa akan jadi kepada bangunan kita? Infrastruktur. Hujan asid mestilah dia akan hakis bangunan. Habuk dan jelaga, dia akan mengotorkan bangunan. Rumah yang cantik-cantik sudah dicat putih jadi hitam. Oke, selain daripada itu, hujan asid juga akan membuatkan pengaratan besi lebih cepat. Oke, seterusnya apa akan terjadi kepada tumbuhan dan haiwan? Oke, yang pertama sekali, hujan asid dia akan membuatkan tanah kita tanah berasid. Bila tanah sudah berasid, dia akan menjadi kurang subur. Makanya bila kamu mau menanam, jadikan tidak tanaman kamu malah tidak jadi. Itu sebabnya kemungkinan sudah terdedah kepada hujan asid dan dia menjadi berasid. Seterusnya tidak sesuai untuk kehidupan akuatik dan tumbuhan akuatik. Jadi bila hujan itu masuk dalam air sungai, dia akan menyebabkan tumbuhan akuatik dan hidupan akuatik lama-kelamaan akan mati. Oke, seterusnya asap dan jerebu juga mengurangkan kadar fotosintesis. Seterusnya apa akan jadi kepada iklim bumi? Oke, konformlah jerebu. Jerebu akan terjadi. Seterusnya karbon dioksida akan meningkat. Bila karbon dioksida meningkat, kesan rumah hijau akan berlaku. Bila kesan rumah hijau berlaku, maka akan jadi panas dunia kita. Oke, CFC akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan menyebabkan hujan asid. Oke? Seterusnya, langkah-langkah mencegah mengawal pencemaran udara. Kita mesti cegah dari mula supaya dia tidak berlaku. Sebab bila kita sudah mau atasi, dia akan menjadi susah. Maka yang penting cegah dan kawal. Bagaimana? First, daripada undang-undang. Siapa yang merokok tempat terlarang, siapa yang membuat pembakaran terbuka, semua itu boleh didenda. Oke, seterusnya melalui pendidikan. Daripada kamu kecil lagi berada di sekolah rendah, sudah diterapkan mengenai bahaya pencemaran udara. Dan yang terakhir melalui sains dan teknologi. Daripada guna kereta yang guna petrol yang semakin lama semakin habis, maka kita boleh guna bateri recharge. Selain daripada itu, kereta itu juga boleh menggunakan tenaga solar. Oke, seterusnya gunakan peti sejuk yang membebaskan hidrofluorokarbon, yaitu HCFC. Kenapa? Sebab dia lebih mesra alam. Dan yang terakhir, kalau mau buat kilang, buatlah cerobong asap yang ada memasang penapis. Oke, itu sahaja kelas. Jika harap kamu faham, sila dengar. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.